السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا رب العالمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dapat lagi kita bertemu pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua berada di dalam keadaan yang sihat walafiat serta dalam lindungan ataupun di dalam keberkatan, kerahmatan daripada Allah SWT. Jadi kita dikurniakan nikmat iman dan Islam di antara nikmat yang paling besar kepada kita, dan mudah-mudahan diberikan kesihatan. Kita diberikan kesihatan, diberikan pula keberkatan dan kerahmatan insya-Allah. Pada malam yang berbahagia ini insya-Allah kita sambung lagi pembelajaran kitab Tajwidul Quran Ustaz Usmani kita. Insya-Allah pada malam ni kita sambung pada muka surat yang keberapa, Mam? Malam ni 43 45 45. Itu bincang 44. Hukum nun sabdu Nun sabdu Macam dah Ini tajuk baru ke apa? Ha? 45. Hukum mim mati ke yang sebelum ni 2 minggu lepas? Dah makna kita hari ni yang ke? Masuk yang kedua hari ni? Hukum yang kedua? Ada tanda tak? Ni 45 Ustaz 45 Dia tajuk apa bang? Sampai mana tu? Hukum mim sukun. Makna kata barulah, tajuk baru hari ni. Okey, alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masuk tajuk baru Yang lepas kita telah selesai pada hukum nun sabdu dan mim sabdu. Maka hari ini kita masuk tajuk baru, iaitu apa dia? Hukum mim sukun. Hukum mim sukun ataupun hukum bacaan mim yang bertanda mati. Sebelum ni kita dah sama-sama bincangkan hukum nun mati. Tapi kalau lihat pada tajuk hukum nun mati dan tanwin, betul? Hukum nun mati dan tanwin. Okey. Kalau sebelum ni pula hukum nun sabdu dan mim sabdu kan? Okey, sekarang ni hukum mim mati tapi tak ada tanwin. Kita jangan salah faham.
Kalau nun mati ada tanwin. Kalau mim mati tak ada tanwin. Dia tak ada pula nanti hukum mim mati dan tanwin. Tak ada. Kalau kita cari dalam buku tajwid tak ada, memang tak ada. Dia hukum mim mati sahaja. Okey, jadi kita lihat apa dia. Jadi hukum mim sukun. Sukun tu matilah. Apabila huruf mim sukun, yakni mim mati, bertemu dengan huruf hijaiyah bahasa Arab yang mengandungi 28 huruf dalam Al-Quran, maka ia mempunyai 3 hukum bacaan. Kita jumpa dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat Al-Quran, bila mana ada hukum mim. Okey? Dan mim itu bertanda mati diikuti selepasnya huruf hijaiyah, salah satu huruf hijaiyah yang 28. Salah satu, maka terbagi kepadanya berapa hukum? 3 hukum. Okay, sebelum kita teruskan perbincangan 3 hukum ni, kita terbaik sikit, kembali kepada tajuk nun mati dan tanwin. Kalau di bawah tajuk hukum nun mati dan tanwin, selepas huruf nun yang bertanda sukun, bertanda mati, ataupun tanwin. Tanwin ni baris 2 lah. Baris 2 di atas, baris 2 di bawah, ataupun baris 2 di hadapan. Bertemu juga huruf hijaiyah yang 28. Salah satu huruf hijaiyah, maka terbagi kepada 4 hukum. Iaitu apa dia? Izhar khalqi. Okay? Kalau kita ingat, idgham ma'al gunnah atau idgham bila gunnah. Yang ketiga, iqlab. Dan yang keempat, ikhfa hakiki kan. Itu bawah tajuk nun mati dan tanwin. Jadi bagi bawah tajuk nun sabdu dan mim sabdu pula ada satu je. Wajibul gunnah. Okey, wajibul gunnah. Bawah tajuk mim mati pula hari ni dia terbagi kepada 3 hukum. Cuma persamaan bawah tajuk mim mati ni dengan nun mati masing-masing menggunakan huruf yang sama, 28 huruf hijaiyah. Tapi ingat, dia tidak ada huruf alif, tidak ada huruf lam alif. Ada huruf hamzah sampai ya, alif dan lam alif tak termasuk. Sebab ingat, kalau bunyi, dari sudut bunyi, ini selalu kita ulang-ulang kan. Kalau bunyi di dalam bacaan ataupun Al-Quran, kita menggunakan 28 huruf sahaja. Okey? Alif dia memanjangkan bacaan. Lam alif gabungan daripada huruf lam dan alif. Sebab kalau kita jangan keliru, biasa kalau dalam muqaddam kadang kan kita tengok ada huruf alif, ba, ta, sa, jim sampai ya, nanti dia ada lam alif kan. Lam alif tu memanglah sebutannya lam alif la. Tapi kalau dari sudut hukum nun mati dan tanwin ataupun mim mati, huruf dia tak ada hukum tu mim mati bertemu alif ataupun mim mati bertemu lam alif. Tak ada. Yang ada mim mati bertemu dengan hamzah, okey? Mim mati bertemu lam, ada. Yang bagi huruf alif atau lam alif dia tak termasuk. Jadi sebab tu kalau setiap di dalam tajuk dekat sini biasa akan ditulis mengandungi berapa huruf? 28 huruf. Maksudnya bila sebut 28 huruf melibatkan bunyi. Melibatkan bunyi. Tapi kalau kita pergi dekat bahagian makhraj ataupun sifat huruf, dia ada termasuk huruf alif. Ada termasuk huruf alif. Jadi kita jangan keliru dari sudut penggunaan penggunaan huruf-huruf hijaiyah ketika mana di bawah tajuk nun mati dan tanwin, ketika di mana bawah tajuk mim mati. Lepas ni kita akan jumpa di bawah tajuk hukum alif lam. Jadi semuanya melibatkan huruf-huruf hijaiyah yang mengandungi 28 huruf. Okey, jadi selepas mim mati bertemu salah satu huruf 28 huruf hijaiyah ni terbagi kepada 3 hukum. Hukumnya apa? Okey, tengok dekat kitab tu. Yang pertama, al-ikhfa. Jumpa lagi ikhfa. Bawah tajuk nun mati dan tanwin ada juga ikhfa. Kita jumpa kan? Yang kedua, al-idgham. Jumpa lagi idgham. Yang ketiga,
al-izhar. Jadi 3 okey. Okay, cuba sama-sama kita sebut Yang pertama al-ikhfa. Okay, yang kedua al-idgham. Yang ketiga al-izhar. Okey. Cuma dekat sini nanti kita akan tengok satu-satu. Bagi hukum mim mati ini lebih sinonim, dikenali. Dikenali dengan apa? Kalimah syafawi. Al-ikhfa walaupun tak tulis lagi kat situ, tetapi dikenali dengan nama ikhfa syafawi. Kalau idgham dikenali dengan idgham syafawi. Kalau izhar dikenali dengan izhar syafawi. Dia beza. Kalau bawah tajuk nun mati dan tanwin, ikhfa kita sebut apa? Ikhfa hakiki. Kalau idgham kita sebut idgham ma'al gunnah atau idgham bila gunnah. Kalau izhar kita sebut izhar halqi. Itu di bawah tajuk nun mati dan tanwin. Tapi bawah tajuk mim mati, ikhfa dikenali dengan ikhfa syafawi, idgham dikenali dengan idgham syafawi atau idgham mislin saghir. Dari dua nama. Ataupun izhar dikenali izhar syafawi. Nanti kita akan sama-sama tengok nanti kenapa dipanggil syafawi. Tapi kita biasa ingat Sapawi Rashid. Sapawi Rashid player bola kan. Sapawi je. Ini syafawi. Syafawi. Okey, jadi ada 3 hukum. Yang tak ada dekat sini apa dia? Iqlab. Jangan pula kita kata ada iqlab syafawi. Tak ada iqlab syafawi tak ada. Jadi dia ada 3 hukum sahaja di bawah tajuk mim mati. Okey. Kita pergi dulu yang pertama pada hari ini insya-Allah. Hukum bacaan pertama apa dia? Al-ikhfa. Okey. Hukum bacaan pertama al-ikhfa. Okey, kita tengok dulu pada nota kaki nombor 1 tu. Okey, ada kan? Hukum bacaan pertama al-ikhfa ada nombor 1 nota kaki. Okey, pengertian ikhfa sila rujuk pengertian pada tajuk hukum nun sukun dan tanwin. Ini kalau kita lihat ikhfa ni dia perantaraan lah antara bunyi apa? Bunyi izhar, bunyi idgham dan bunyi izhar di antara pertengahan lah. Yang mudah lah, maknanya yang mudah kita nak faham. Okey. Huruf ikhfa satu sahaja, iaitu apa dia? Huruf ba. Satu je. Maksudnya dah 28 huruf tadi kita tahu kan? Tolak 1, ba, bakinya berapa? 27 lah. Jadi 27 tu antara 2 dan 3 lah nanti. Jadi ikhfa syafawi ni ataupun ikhfa ni, bila huruf mim mati bertemu dengan ba, hukumnya ikhfa syafawi. Okey. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba yang berbaris dalam 2 kalimah sahaja, maka hukum bacaannya ikhfa, iaitu wajib mengikhfakan huruf mim sukun di sisi huruf ba yang berbaris serta dengung sempurna 2 harakat. Okey. Apabila mim sukun. Mim sukun ni mim mati lah tajuk ni, mim mati Okey, tengok ada sekali lagi nota kaki nombor 2. Perasan tak? Okey. Tengok bawah. Nombor 2 tu, nota kaki. Dalam Al-Quran Rusam Usmani, mim ini tidak diberi tanda sukun di atasnya untuk menunjukkan hukum bacaannya ikhfa. Kita akan jumpa ayat-ayat dalam Al-Quran bila mana tiba-tiba huruf mim atas tu kosong, tak ada apa-apa tanda. Tak ada baris pun tak ada, tanda mati pun tak ada. Okey. First kali dekat sini, kalau sekiranya bertemu selepas mim tu tak ada apa-apa, kosong, tanda tu kosong, selepasnya huruf ba, maka hukum bacaannya apa dia? Ikhfa syafawi. Maka bacaannya mesti didengungkan sempurna 2 harakat.
Tetapi dalam Al-Quran kita akan jumpa hukum ikhfa' syafawi ini keadaannya berada di dalam dua kalimah. Maksud dua kalimah apa? Mim ini tidak akan bersambung dengan huruf ba. Dia terpisah. Itu maksud dua kalimah. Kalau maksud satu kalimah, mim itu bersambung dengan huruf ba. Jadi bagi hukum ikhfa' syafawi ini, dia hanya berlaku. Kita akan jumpa di dalam Al-Quran, kedudukannya di dalam dua kalimah. Kita akan tengok contoh nanti. Mim tu berada di akhir kalimah yang pertama, huruf ba berada di awal kalimah yang kedua. Itu maksud dua kalimah. Dia tak akan bertemu dalam mim tu bercantum dengan huruf ba. Dia tidak akan bertemu. Jadi kita dah tahu tanda-tanda kita nak kenal, walaupun kadang kita tak hafal huruf ikhfa' ni. Ada berapa? Satu je ba, tapi terlupa kan. Jadi bila tengok mim tu tak ada tanda apa-apa, kosong dekat atasnya. Kemudian dia tidak bersambung dengan huruf selepasnya, tetapi huruf selepasnya huruf ba. Maka bacaannya kita kena sempurnakan dengung dua harakat dan dihukumkan ikhfa' syafawi. Okey? Dan bacaan ikhfa' syafawi ni, kalau kita lihat, bacaannya sama seperti iqlab. Saya ulang mim mati ni, ikhfa' syafawi ni, bacaannya sama seperti bacaan iqlab. Di bawah tajuk hukum nun mati dan tanwin. Cumanya bentuk tulisan berbeza dalam Al-Quran. Bunyinya sama. Okey. Okey, kita lihat. Okey. Okey, kita tengok dulu contoh Tadi saya sampai dekat sempurna dua harakat, kita stop dulu sekejap, nanti kita akan sambung balik. Kita tengok contoh bawah tu. Okey, di dalam kotak tu, contoh-contoh ikhfa' mim sukun. Okey. Contoh-contoh ikhfa' mim sukun, semua tu huruf ikhfa' ba semua. Perasan tak? Dia tak ada huruf lain sebab dia satu huruf. Dia satu huruf saja, iaitu huruf ba. Okey, kita ambil dulu belah kanan. Contoh yang pertama, saya baca kemudian ikut ilaihim bihadiyah. Okey. Jadi ilaihim kalimah yang pertama ilaihim, kemudian bihadiyah tu kalimah yang kedua. Itu yang dimaksudkan dua kalimah Jadi ilaihim, kita cari dulu huruf mim. Ada tak huruf mim di situ? Atas huruf mim tu ada apa tanda? Tak ada, kosong Jadi kosong lah, memang tak ada. Kita cari dalam Quran pun memang mim ni tidak ada tulis apa, kosong. Jadi bila tak ada tanda, bertepatanlah tadi dengan sifir tadi dia kata kan. Dan selepasnya huruf apa? Huruf ba. Maka bacaannya kita kena dengung dua harakat. Ilaihi, kita tak boleh baca ilaihim bihadiyah. Ilaihim bihadiyah, salah. Dia kena ilaihim, him, dengung. Jadi him tu dengung nak masuk huruf ba lah. Ilaihim bihadiyah. Dia baru him tu kena dengung. Tapi dengan syarat kita baca wasal Kalau waqaf tak jadilah. Waqaf kita ilaihim. Tapi lepas tu kita nak sambung kena ulang baliklah ayat tu Jadi bacanya dengung dua harakat. Mim mati bertemu ba. Walaupun tidak ada tanda mati, tetapi dihukumkan apa dia? Ikhfa' syafawi Okay, yang kedua. Yang kedua huruf ba pada contoh alaikum biwakil. Jadi mim mati bertemu dengan ba. Dua kalimah juga. Mim pada awal akhir kalimah yang pertama, huruf ba pada awal kalimah yang kedua. Maksud kalimah pertama dengan kalimah kedua, kita jangan tengok ayat Quran tu panjang Kita pun cari ayat yang pertama. Jangan. Kita cari yang huruf yang ada mim tu.
dikira kalimah pertama, huruf ba tu dikira kalimah yang kedua. Itu maksud dua kalimah. Pertemuan mim dengan ba dua kali kalimah. Okey, contoh ketiga apa dia? Antum bari'un. Okey, kalimah antum. Tum dekat situ Mim mati bertemu dengan ba. Jadi kita tak boleh baca antum bari'un. Pendek kan? Jelas. Kita yang jelas kan? Kena dengung. Antum ba. Tumba. Dengung. Tak boleh antum bari'un. Walaupun ada dengung sikit, tetapi tak sempurna dua harakat, tak boleh lah. Tak cukup. Dengung tu tak cukup. Tak boleh Okey, contoh yang keempat. Bihi jinnah. Bihi jinnah. Dia samalah macam iklab Macam kita nak sebut tu lah, bank lah, bank. Bank. Tapi jangan sebut ambeng dengung. Bank ambeng kan. Kalau kita nak dengung kan, ambeng kan. Jadi hukum iklab pula ataupun ikhfa syafawi kan. Itu ambeng je lah. Dia tak ada kaitan pun. Cumanya AMBANK, ambeng kan. Jadi kita tengok 4 contoh ni dulu Jadi semua bacaannya mesti sempurna dengung dua harakat. Dia akan bertemu pada dua kalimah sahaja. Dia tidak akan bertemu. Satu lagi kalau kita nak lihat macam mana kita nak tahu dua kalimah atau satu kalimah. Ini antaralah yang boleh kita guna pakai. Bagi penulisan biasanya mim itu mesti panjang. Ini cuma untuk nak tambahan lah. Macam mana kita nak tahu satu kalimah atau dua kalimah. Mim tu mesti ditulis panjang dan huruf ba tu tak bersambung lah. Tapi ada juga mim yang pendek, ekor dia. Contoh macam contoh yang ketiga tu cumanya untuk lebih jelas, mim itu tidak akan bersambung dengan huruf ba. Dia tidak akan bersambung. Kalau bersambung, itu dah jadi satu kalimah. Tapi dalam Al-Quran tidak ada hukum ikhfa syafawi macam tu. Okey, sebelum kita masuk contoh 4 lagi contoh yang belah kiri, kita sambung perenggan yang atas tadi. Kita sampai apa? Huruf ba yang berbaris serta dengung sempurna dua harakat. Kemudian dia kata apa? Ia juga dinamakan ikhfa syafawi. Ini baru datang namanya ni. Kenapa dinamakan ikhfa syafawi? Kalau di bawah tajuk nun mati, ikhfa hakiki pun dengung juga dua harakat. Dibaca dengung juga dua harakat. Tapi hurufnya ada 15. Bagi ikhfa hakiki. Tapi bagi ikhfa syafawi satu saja huruf. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Ia juga dinamakan ikhfa syafawi. Artinya ikhfa kebibiran. Maksudnya ikhfa kebibiran. Syafatan. Dipanggil dua bibir lah. Tapi di sini syafawi lah. Syafawi ni di bibir syafatan bibir. Kalau syafatan ni dua bibir lah. Bibir ni mesti dua bibir atas dan bibir bawah. Ada tak orang satu bibir? Kalau ada pun istimewa. Allah Ta'ala ciptakan. Jadi biasanya bibir ni dua. Atas, bawah. Jadi di antara huruf-huruf syafatan ni, yang keluar makhraj huruf bibir antaranya huruf mim, huruf ba, huruf fa. Kan? Cuba kita sebut kan. Mim, bibir kan? Mim. Ba, bibir juga. Fa. Jangan pe. Kalau pe Melayu. Dia fa. Huruf F F. Kita sebut F kan? Huruf F. A, B, C, D, E, F. F. Sebab tu dalam Quran tidak ada huruf P. Kalau Jawi ada. Kalau Jawi, P, fa yang 3 titik. Itu kena sebut P. Pada suatu hari. Perjalanan. Peristiwa. Kalau Jawi lah, Jawi. Tapi kalau dalam Quran, huruf hijaiyah tidak ada huruf yang 3 titik. Walaupun bentuk tu fa, tetapi dia 1 titik.
Jangan kita pawailul lil musallin kan, tak boleh pawailul. Fa'ala rabbuka bi asha, tak boleh. Mesti fa'ala, fafa ataupun fawai. Jadi dalam Quran huruf fa kita gunakan F. Yang mudahlah transliterasinya kita gunakan F. Jangan P Tapi jangan pula baca Jawi kita guna fa. Boleh ada yang fa. Itu pun pada suatu hari. Tak kenalah pada suatu hari, mesti pada suatu hari kan sebutannya. Itu kalau tulis Jawi 3 titik. Itu beza beza. Okey, jadi dinamakan ikhfa syafawi ni kerana apa? Artinya ikhfa ke bibiran. Okey. Sebab ia dinamakan ikhfa ke bibiran kerana perimbangan dengan makhraj huruf mim yang keluar daripada dua bibir. Jadi huruf mim ni daripada bibir. Kan? Mim. Yang kita dapatkan mim. Kita mesti gunakan makhraj bibir. Okey. Keluar daripada bibir, cara bacaan ikhfa syafawi ini serupa dengan bacaan iklab. Nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi huruf ba pun huruf syafat ni makhraj bibir. Betul tak? Mim bibir, huruf ba pun bibir kan? Jadi huruf kedua-dua huruf tu huruf bibir. Jadi dibacakan dengan ikhfa syafawi, dengung Jadi bacaannya serupa macam iklab. Cuma iklab ni nun mati bertemu ba. Betul dalam Quran. Tapi ingat tak? Apa tanda iklab di dalam Quran? Atas nun mati tu ada mim kecil yang ditukar. Mim panjang lah, mim ekor tetapi kecil. Bagi tanda tanwin pula, salah satu tanda tanwinnya ditukarkan kepada mim kecil juga. Jadi yang bunyinya bukan huruf nun tetapi huruf mim. Tapi kalau dalam hukum mim mati, dah tak payahlah nak tukar mim sebab yang hurufnya memang huruf mim. Jadi dari sudut bacaannya sama dengan bacaan iklab. Cuma tulisan saja berbezalah di dalam Al-Quran. Okey. Tidak boleh merapatkan dua bibir tetapi hendaklah direnggangkan sedikit. Jika merapatkan dua bibir, bacaannya telah menjadi idgham mislain saghir. Jadi dia kena renggang sedikit. Kerana apa renggang? Sebab dia bukan mim bertemu mim Mim bertemu dengan huruf ba. Jadi direnggangkan sedikit. Macam tadi lah alaikum. Tak boleh alaikum. Kita rapatkan terus kan. Kalau rapat terus nanti mim bertemu mim je. Hukum yang kedua nanti. Hukum yang pertama ni mesti direnggangkan sedikit. Sebab nak dapatkan huruf ba tu. Dalam renggang tu kita kena dengung dua harakat. Kita kena dengungkan dua harakat. Jadi kita dah tahu kenapa hurufnya dipanggil ikhfa syafawi itu tadi. Antaranya kerana apa? Pengimbangan huruf mim tu bertemu dengan huruf ba. Makhraj yang sama. Mim pun daripada bibir, huruf ba juga daripada bibir. Maka perlu diingat bacaannya mesti dengung berapa? Sempurna 2 harakat. Mesti bacaannya kena sempurna dengung 2 harakat. Okey, kita lihat contoh seterusnya yang belah kiri tu. 4 contoh. Kita sambung balik dalam kotak tu Amantum billah. Okey, yang salah macam mana? Yang salah. Jadi rapat kan? Amantum billah, tum billah. Kita rapat tapi tak cukup dengar rakat Tak apa, kita sebut salah tak apa dalam belajar. nak beza. Kalau luar jangan kan? Tak boleh. Kalau dalam ni kita boleh buat contoh sebab kita nak dapatkan beza kan Kalau salah amantum billah, tum billah, tum billah. Dia mesti amantum billah, tum billah. Billah tu mesti kita dah habis dengung, bi tu kita sebutlah huruf ba. Tak boleh amantum billah. Rapat kata tu salah Okey. Contoh seterusnya bawah.
Ja'ahum bil haqq. Yang salah macam mana? Ja'ahum bil haq. Ada hum bil haq terus. Dia tak ada dengung dia mesti kena dengung. Kalau bil haq tu kita baca hukum dia apa? Qalqalah akbar kalau waqaf sebab huruf qalqalah ada sabdu di situ Okay. Ja'ahum bil haq. Okey. Kemudian contoh seterusnya apa dia? Mim mati bertemu ba juga lagi. Fahkum bainahum. Okay. Kalau tak cukup 2 harakat dengung macam mana? Fahkum bainahum. Fahkum bainahum. Jadi fahkum bai. Kum bai. Mesti kita dengung. Tapi syarat dia mesti baca wasal lah baru hukum ni datang Wasal tu maksudnya apa? Baca tu bersambung. Kalau waqaf, fahkum, matikanlah Okey, kemudian contoh yang terakhir dia bagi tu apa dia? Ataitum bil ma'ruf. Mim mati bertemu dengan ba. Tumbil. Dengung. Tumbil. Tak boleh. Ataitum bil ma'ruf. Tak boleh cepat. Dia kena sempurna 2 harakat. Jadi bil ma'ruf tu ma'ruf ain ma'ruf. Ma'ruf ni biasa nama orang kita panggil ma'ruf Kalau dalam Quran tak boleh lah. Bil ma'ruf. Salah lah kan. Mesti bil ma'ruf. Dibaca begitu. Okay, jadi kalau kita lihat contoh dekat situ, daripada contoh pertama, contoh yang kedua, sehinggalah yang ke-8 tu, sebab dia semua huruf ba, satu huruf kan. Jadi contohnya semua ba lah. Yang pertama mim mati. Tanda dia kita nak kenal apa dia? Ikhfa syafawi ni, mim tak ada apa-apa tanda di atasnya kan? Dalam kitab tu kan tak ada kan, kosong Jadi selepasnya huruf ba. Jadi tak kira lah sama ada mim tu ekornya panjang ke ataupun ekornya kontot pendek. Tetapi sekiranya selepasnya huruf ba, maka bacaannya yang perlu kita baca, yang pertama kita kena dengungkan sempurna 2 harakat. Sempurna 2 harakat. Jadi bacaannya mesti didengung. Jadi hukum ikhfa syafawi adalah hukum yang pertama di bawah tajuk mim mati. Di bawah tajuk mim mati. Jadi kita tak payah pening lah. Kalau macam idgham ke kita kena fikir ada 4 huruf, ada 6 huruf, 4 huruf ma'al gunnah, 2 huruf bila gunnah kan. Tapi ikhfa syafawi ni 1 huruf. Okey, 1 huruf. Okey, saya ulang sepintalan dulu untuk kita faham. Ini secara ringkas. Hukum bacaan mim mati terbagi kepada 3. Yang pertama al-ikhfa, yang kedua al-idgham, yang ketiga al-izhar. Dan ketiga-tiga ini dikenali dengan syafawi di belakangnya lah. Ikhfa syafawi, idgham syafawi, izhar syafawi. Dan ketiga-tiga hukum ni melibatkan 28 huruf hijaiyah. Selepas huruf mim bertemu salah satu huruf yang 28, maka 3 hukum ni akan berlaku. Cuma perbincangan kita pada hari ini, hukum yang pertama dikenali dengan ikhfa syafawi. Apa dia ikhfa syafawi ni? Ketika mana huruf mim mati bertemu satu huruf sahaja, iaitu huruf apa? Huruf ba di dalam 2 kalimah di dalam Al-Quran, maka bacaannya kena sempurnakan dengung 2 harakat. Tanda di dalam Al-Quran, kalau kita nak lihat hukum ikhfa syafawi ni, huruf mim tidak ada apa-apa tanda, kosong. Kosong. Tapi sebenarnya itu mim mati cuma tidak dituliskan tanda
mati, tanda sukun. Jadi dia terpisah dengan huruf ba. Terpisah. Dia tak bercantum. Dia terpisah, maka bacaannya sempurna dengan 2 harakat, dikenali dengan ikhfa syafawi. Maka bacaannya mesti didengungkanlah sempurna 2 harakat. Dan bacaan ikhfa syafawi ini, kalau kita perhatikan dengan tajuk yang sebelum ni, bacaannya serupa dengan bacaan iqlab di bawah tajuk hukum nun mati dan tanwin. Tapi ingat, dari sudut bacaan sama tapi dari sudut tulisan berbeza. Kalau ikhfa syafawi yang kita hari ni, mim tu jelas dah, huruf mim bertemu dengan ba. Kalau iqlab, dia nun mati dan tanwin. Nun itu atasnya ada mim kecil. Tanwin ditukarkan salah satu baris dengan mim kecil juga. Cuma dari sudut bacaannya sama. Maka bacaannya mesti dibaca dengan sempurna juga 2 harakat. Dah masuk Belum? Minit lagi? Belum Sikit lagi Jadi bacaannya mesti dibaca dengan sempurna 2 harakat. Jadi kedudukan mim dan ba mesti direnggangkan sedikit direnggangkan sedikit. Kalau kita rapat, terus rapat, maka dia jadi bacaan kedua nanti, idgham syafawi. Yang akan kita bincangkan yang akan datang lah. Okey, kita baca sekali lagi contoh-contoh tadi Ada 8 contoh di sini. Semuanya huruf mim bertemu dengan huruf ba dalam 2 kalimah. Jangan kita carilah satu kalimah, memang tak ada. Kita pun nak cari, ada tak satu kalimah dalam Quran? Tak ada. Sebab ulama dah buat kajian dah, tak ada. Yang ada 2 kalimah saja. 2 kalimah. Okey, sama-sama kita baca sekali lagi Ilaihim bihadiyah. Alaikum biwakil. Antum bari'un. Bihi jinnah. Okey, sebelah amantum billah. Ja'ahum bilhaq. Fahkum bainahum. Ataitum bil ma'ruf. Okey, sebelum kita tutup, perasan tak pada contoh yang sebelum tu? Baris yang kedua sebelum terakhir, fahkum bainahum. Okey, contoh fahkum bainahum. Okey, sekarang persoalannya ada berapa huruf mim di situ? Ada berapa? Ada 2 kan? Okey. Yang kita bincangkan mim yang pertama kan, betul tak? Mim pertama yang tak ada tanda mati. Tiba-tiba kita lihat dekat situ ada satu lagi mim. Satu lagi mim tu ada tanda mati tak? Ada kan? Okey. Jadi yang mim yang ada tanda mati juga ni, dia termasuk dalam hukum mim mati. Cuma kita tak bincangkan lagi lah. Tapi mim yang ada tanda mati itu hukumnya izhar syafawi. Hukum yang nombor 3. Hukum yang nombor 3. Sebab dalam Al-Quran, kalau kita nak ingat, sebelum ni kita belajar nun yang ada tanda mati. Dalam Al-Quran, kalau nun ada tanda mati atasnya, hukumnya izhar halqi. Kalau mim yang ada tanda mati di atasnya, hukumnya izhar juga, tetapi dikenali dengan izhar syafawi.
Jadi kalau macam ni, walaupun kita tak tahu ayat sebelah tu apa, tapi kita dah tengok, mim ni ada tanda mati. Hukumnya kalau dibaca wasal adalah izhar syafawi. Kita tak boleh baca macam yang tadi. Yang tadi tak ada mim mati kan? Kena baca dengung. Tapi kalau yang mim ada tanda mati, kita baca dengung hanya pada sifat itu saja. Tak sempurna pun dibaca dengan 2 harakat. Boleh jadi yang walaupun ada mim mati dekat hujung, dia tak kira di bawah tajuk hukum ikhfa, tetapi dia hukum izhar syafawi. Okey, wallahu taala alam. Dah masuk je. Okey, alhamdulillah. Okay, InsyaAllah akan datang, pertemuan kita akan datang, kita akan masuk bacaan hukum yang kedua. InsyaAllah. A'udzubillahi as-samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Apa yang itu datang daripada Allah SWT. Salah dan silap kelemahan diri saya sendiri, berampun dan maaf. Bertemu lagi pertemuan akan datang. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim alladzi la